各位来宾，大家好。Saudara-saudari, Bandakam. India ke tu? Baik. Mas Abu, Komeng dan pemimpin Pakatan Harapan yang hadir dan saudara-saudari yang saya muliakan. Kita dah dengar hujah-hujah kawan-kawan kita tentang isu yang menyentuh kepentingan rakyat. Pilihan raya ini bukan saja nak pilih calon. Sehingga orang fikir, nak pilih calon. Tak. Betul kita pilih. Betul kita nak pilih kerajaan. Tapi seperti mana saya sebut di Ipoh, ini peluang kita. Tentukan masa depan kita. Sampai bila kita bersyarah pilihan raya, duk gaduh pasal harga barang tak selesai, ekonomi tak bangkit, pelabur tak datang. Sampai bila? Selagi kita tak ambil tindakan untuk ubah, keadaan ini kekal. Sampai bila kita nak gaduh? Bila ada masalah, cari masalah. Ada orang kata, oh ini sebab Melayu pimpin. Orang Melayu kata, oh ini sebab Cina. Cina pula DAP, jadi komunis. Ada pula kata kalau, jadi sampai bila? Ini bukan fakta. Apa sebab kita mundur? Apa sebab kerajaan tak dapat tarik pelabur asing? Apa sebab harga barang naik? Apa sebab gaji tak naik? Apa sebab anak-anak muda kita tidak ada masa depan yang cerah? Mengapa mutu pendidikan sekolah-sekolah kita tidak meningkat? Mengapa kemudahan kesihatan kita tidak dianggap baik? Itu soalnya. Dan kalau kita tengok semua ini kerana pimpinan negara kita, Perdana Menteri dan Kabinet lembab dan tidak layak memimpin negara ini. Dan untuk selesai, bukan masalah selesai satu isu pendidikan, isu kesihatan. Dia kena selesai isu pimpinan. This is about leadership. This is about governance. This is about ridding the country of endemic corruption. The problem is not the Malays. Not the Chinese, not the Indians. The problem is with the sick, incompetent leaders. Barisan Nasional, Perikatan Nasional dalam negara ini. Ya, bila dia susah, bila ada masalah, dia bangkitkan soal ini. Mengapa Melayu tidak boleh sokong Pakatan Harapan? Mereka kata. Kerana kalau Anwar Perdana Menteri, dia akan ikut Cina. DAP yang kontrol. Apa? Sudah ingat saya bodoh ke? Ya. Kalau orang Cina DAP yang baik, apa salah? Yang kamu ambil MCA yang tak baik, okey pula. MIC lagi teruk. Ya, dengan semua masalah. It is not an issue. Please, kita dah menikah lebih 60 tahun. Lantik orang baik. Lantik orang tidak rasuah. Lantik orang baik di kalangan orang Melayu. Lantik orang baik di kalangan orang Cina. Orang India. Orang Iban. Kadazan. Get good people up to help us di bawah ini. Nah ini bagi saya naratifnya. Apa nak apologetik? Apa yang kita takut? Ini negeri kita. Kita nak everybody succeed. Kita miskin. Melayu miskin yang ramai. Bukan sebab orang lain. Ini sebab polisi. Siapa Perdana Menteri? Melayu. Siapa Menteri Keuangan? Melayu. Siapa Menteri Ekonomi? Melayu. Siapa Menteri Besar? Melayu. Ini kita Melayu lemah sebab Cina. Bodoh. Dan kita terpengaruh dengan cara itu. Patut kalau dalam dakwah dalam Islam, dia selalu kata mula dalam Quran. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu Ustaz Majid. Mula daripada diri kita, selamatkan diri kita. Nabi Muhammad SAW dalam hadis, ibda binafsika. Mula daripada diri kita. Jangan salah orang lain. Kamu yang lembab, kamu yang rasuah, pemimpin-pemimpin kaya-raya, salah orang lain. Kita sebut YMDB, LCS, pada Melayu, Felda, FDB tipu. Felkra, tipu.
Marah Badan Bumi Putera Melayu, tipu. Buat kapal, tipu. Kapal terbang, beli, tipu. Ni apa negeri penipu? And yet, dia datang ke kampung mengatakan, kita sajalah nak stabil, nak selamat. Selamatkan siapa? Ini bukan baru. 1MDB dah 10 tahun yang kita cakap. Ya. Termasuk orang dalam Perikatan Nasional yang pertahan mati-matian 1MDB. Sekarang baru dia nampak. Saudari, saya minta kita gunakan kebijaksanaan kita. Peluang ini sekali dalam 5 tahun. You make this mistake, kita suffer 5 tahun. Betul, terima kasih Komeng, dia cerita, betul. Dan Mat, dia kata, dia nak angkat dah 20 bulan, saya Perdana Menteri. Sebab, saya kena timbang nanti dia jadi menteri. Gurau. Dia tak pernah cakap, itu saya salute. Mat Sabu, kawan lama saya 10 tahun. Kempen sokong saya mati-matian. Duduk sebelah dia. Tak pernah dia sebut kalau saya Perdana Menteri minta jamin kedudukan di menteri. Ya. Anthony Loke pegang 42 kursi dengan Komeng dalam DAP. Bincang macam mana nak naik tubuh kerajaan. Dapat ke Anwar sebagai Perdana Menteri? Never. Ramai ahli DAP to listen to your uncle tonight. This is the type of leaders that we have. Do not never negotiate to defend their interests. I'm telling the truth. Tak pernah dia sebut. Strategi kita bincang bagaimana nak menang. Dah menang, angkat Anwar Perdana Menteri. No conditions except good governance, no corruption, no racism. Ya. You nak banding dengan parti lain? Bila nak bincang Muhyiddin, dia mesti Perdana Menteri, mesti lantik menteri. You tengok perjanjian Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional, orang ni menteri, orang ni menteri, orang ni menteri, ni JLC. That's all. It's politik perut. It's all about their stomach, not the people. You ingat tahun lalu, sebelum Ismail Sabri dia lantik, kan saya hampir-hampir nak jadi Perdana Menteri. Ingat tak? Baik. Orang UMNO pun sign. Bukan hantar kat saya, hantar kat Agong. Kita sokong Anwar Port Dickson Perdana Menteri. Dapat kat Agong. Macam-macam mesej bagi. Nak itu, nak ini, nak ini. Tak boleh. Itu dia cakap, tak ada salah. Dia cakap. Saya tak layan. I never said, yes, you will be this minister, that minister. No. Saya selalu bagi contoh, DAP ada 42, they never impose any conditions. You ada 10-11 orang, don't come teach me what to do. Mat dalam amanah tak pernah sebut begitu. Tapi akhirnya tak jadi. Sebab, you tahu dah saya dah sebut banyak tempat. Sebab, dia nak saya bagi jaminan, tutup kes dia. Tak boleh. Ni Anwar ni bercakap kepada rakyat, I want you to trust me. If I want you to trust me, I must be trusted. Saya mesti tunjuk contoh yang baik. Yeah. Saudara tepuk, maknanya saudara sokong saya jadi Perdana Menteri. Saya terima kasih. Tetapi saya tahu, you don't want me to become Prime Minister untuk negotiate dengan orang-orang rasuah ini supaya tutup kes dia. Am I right? Yeah. Itu keputusan yang saya buat. Ada orang kata, inilah sebab Anwar ini PM tepi. Ya, saya tepi. Tapi saya tak ambil wang orang. Saya tak curi duit orang. Saya tak ambil rasuah. Saya tak ambil saham. Saya tak ambil balak. Saya tak ambil kontrak. Sebab itu saya berani lawan tetap. Yes. So, kena ingat ini. Ini principles yang kita kena pegang. Bagi orang yang lama dan orang yang baru. Sebab tu saya kata anak-anak muda. Ramai yang tak follow. Saya jumpa tadi 3 orang anak muda. Tanya dia, you daftar? Dia kata kita baru nak follow politik. You kena follow.
Ini bukan soal nak sokong Anwar, tak nak sokong Harapan. This is about your future. You dah bagi peluang kepada mereka. 60 years. Baca, banding, mutu pendidikan kita, kesihatan kita, harga barang kita. Ibu bapa, saudara, hidup mereka sekarang. Tahun demi tahun merosot. Harga barang naik atau turun? Harga barang naik atau turun? Gaji naik atau tidak? Dan macam mana nak hidup? Ya, ringgit naik atau turun? Tak betul, merudum. Kalau turun dia turun. Ya ini zoom. Ya. Dia main saya. Betul, terima kasih Komeng ingatkan. Betul. Saya bukan pandai semua. Saya pun akan ada team. I alone cannot do it. I need a good team. Alright? Tapi saya ada sedikit experience. Masa World Bank IMF, saya pernah jadi chairman Development Committee Badan Dunia Ekonomi. Itu membantu saya untuk melihat bagaimana ahli ekonomi top in the world merancang. Yang penting dia dengar, panggil the best brains, not the corrupt rascals. The best brains to think about the interests of this country. The Malays, the Chinese, the Indians, the orang asli, the Ibans, the Kadazan. Think of the people and the rakyat. Ini kalau ada projek, sakau. Kemudian sekarang DNB. Mana tender? Tak ada. Ni bawah Mahidin. Tender? Tak ada. Berapa kos? Tak payah cakap. Ni apa punya negeri? You tak belajar ke apa yang berlaku pada 1MDB? And you continue to repeat. Jadi anak-anak muda yang di belakang tadi. Tolong dengar Pakcik Anwar cakap. Iaitu dulu 1MDB kita sengsara. Image satu dunia. Baca Wall Street Journal, The Economist, Financial Times. Soal khabar China, soal khabar India. Semua cerita Malaysia korup, Malaysia korup. Are Malaysians corrupt? No. The people are not corrupt. Leaders. Kerana mereka busuk satu belanga. We have to stop that. 9 hari bulan kesempatan kita. Our chance to stop this rot. Education saya sebut. Jangan biarkan begini. We deserve better. Oh dia kata tapi 22 bulan dulu tak sama. Tak banyak yang buat. Well, saya nak sebut satu. Memang saya pun sama, tak puas hati semuanya. Tetapi ada yang baik kita kena terima. Harga barang, harga ayam, telur, masa PH perintah, rendah atau tidak? Ya, banding dengan sekarang, mana they can do it. Badan Kehakiman, mula bebas, pendakwaan. Kalau tidak PH menang, orang tahu tak 1MDB dengan berlian dengan cash di rumah Datuk Seri Najib? Tak tahu. So this a beginning. Itu permulaan. Bagi peluang kepada kami dalam Harapan. Bagi peluang kepada saya untuk sambung, tingkatkan dan tentukan negara ini diselamatkan untuk rakyat. Untuk itu, saya sambut seruan kawan-kawan kita tadi. Untuk itu apa kita kena buat? You must work. Tidak ada orang kata dalam bahasa Inggeris no free meal. Kalau kita tak sanggup keluarkan RM1 atau RM10, kalau kita tak sanggup berjalan sikit lagi, kalau tak sanggup sampaikan kepada isteri kita, anak-anak kita, kawan kita yang kerja di Shah Alam atau di Kuala Lumpur atau di Singapura, and kita nak menang, no way. 为什么？为什么？ betul eh? Why?
Sebab kita lawan gergasi, kaya. Ya, mana dia perjumpaan macam ni? Buat, tengok. Penamaan calon yang keadilan buat tu di Padang. Renyai pula kena basah hujan sedikit. Tengok Perikatan Nasional. Hotel. Bukan 5 bintang, 7 bintang. Barisan Nasional pun begitu. Because it's a different culture. Jadi kita kena faham. Kalau nak ubah, nak selamatkan rakyat, kita kena terima kenyataan ini. If we don't work hard, dan apa dikatakan, habits of the heart, dictates of our conscience, we will never win. Kenapa? Karena kita battle dengan media yang mereka kontrol. Wang yang banyak. Dari mana wang yang banyak? Bagaimana boleh dapat ratus-ratus juta? Dari rasuah, dari samun. Orang Tambun, manjui ke Ulu Kinta, curi bersekal, kena charge, masuk jail. Kamu curi ratus-ratus juta, dapat Tan Sri. Apa punya sistem? Saya cerita pasal saya di Sungai Buloh. Lama saya Sungai Buloh. Masuk keluar. Ayo. Siauran betul orang ni. Baik. Sekali, masa itu mata lebam. Ingat masa saya mata lebam, kena pukul. Anak-anak muda ni tak tahu. Can you imagine what sort of country is this? Tak setuju. Dan nak pukul orang pasal apa? Okey. Saya lalu sekali nak pergi jumpa peguam. Jumpa Karpal Singh tu. Lalu seorang budak umur 16 tahun, mata lebam. Jadi saya lalu sekarang, dia orang tak bagi saya jumpa kontak. Saya tanya, asal ni? Dia kena pukul. Baik. You masuk jail sebab apa? Curi sepasang jin dari shopping mall. Curi satu jin. Berapa lama duduk sini? 3 bulan. Sebab apa? Tak ada lawyer. Mak orang miskin, jadi tak ada bail, duduk. Baik. Jadi saya berkata, anak, janganlah buat apa curi. Lain kali jangan. Okay? Sebagai bapa, kita advise. Tetapi dalam hati saya kata, celaka sungguh. Budak ini yang miskin, curi satu jin masuk 3 bulan. Yang jin-jin besar yang rompak di dalam negara ini, semua free. Ya. Bertanding pilihan raya dengan gaya. Ya. Dengan poster-poster cantik, banner cantik. Apa jenis sistem ini? Saudara, give us the mandate. InsyaAllah, I will stop this nonsense in this country. Yeah. Why? Sebab kita ada ni, conscience. Tak boleh macam tu. Mana boleh? Orang itu mungkin susah, dia miskin, tapi dia manusia. Jangan jadikan dia sebagai hamba abdi. You cannot. Oh, dia anak India, atau anak Cina, atau anak Melayu. Does not matter. Dia anak Malaysia, warga negara Malaysia, rakyat kita mesti bela mereka. Bila saya dengan Mat Sabu cakap macam ni, dia kata, ini semua di AP. Dia cakap sikit tak boleh sebut Cina. Bangang sungguh. Dia tak boleh jawab. Ya, pergi kampung-kampung itu. Ada yang orang Melayu dia, ya Anwar kalau dulu lain, sekarang ni dia tak macam dulu. Maksudnya tak macam dulu. Dia tak Melayu dah. Aku fikir kata mana tak Melayu dah. Ini dia hasut begitu. Tapi kita orang beragama. Mana boleh orang agama hina sesama manusia? Dia ayat mana? Pengalaman mana? Sebab tu kita kena ada, saya katakan, courage, keberanian untuk betulkan. Jadi akhirnya politik ni apa? Politik ini juga soal hati. Soal ikhlas. Soal integrity. Soal kemanusiaan. You don't care. There is no compassion. Tak ada rahmah. Tak ada kasih sayang. Banding orang, warna kulit lain, out. Dia orang bawah, B40, out. What sort of country?
Nak jadikan kita nak jadi ini, nak hidup. Saudara kena ingat. Saya minta maaf kalau dianggap ni saya dengan teori. No, this is not theory. Politik ni apa kalau tidak ada kemanusiaan? Politik apa kalau tidak ada hati nurani? Politik apa kalau tak ada belas kesian tengok orang susah? Dia tak kira jiran saya Melayu. Okey, tolong. Ada satu India miskin. Oh jangan, dia India nanti dulu. That's what they said. That's what Mahidin said dalam Nasihat Tubuh. Dia kata, give us this chance. Masa dia jatuhkan dalam syaratan ni. Jangan lupa, di selangkah syaratan ni. Give us this chance. Ini bagi tahu kat saya, bagi tahu kat Mak Sabu. Ini peluang kita tubuh kerajaan Melayu dan Islam. Dia bersama PAS. Apa pun jenis. Kerajaan Melayu Islam rasuah begitu banyak. Melayu Islam hina orang. Melayu Islam kayakan diri kamu dengan puak kamu. Cish, kita tidak mau jenis manusia begitu rupa. Sampai saya dialog dengan dia. Saya dialog dengan dia. Sebagai kawan. Saya kata saya pernah jadi ahli parlimen Matampau. Masa itu Port Dickson. Lepas itu. Saya kata majoriti Melayu betul. Dan Melayu pecah masa itu. UMNO, PAS, Keadilan, Pakatan Rakyat pada mulanya, kemudian Pakatan Harapan. Saya kata, okeylah saya dapat majoriti Melayu. Tetapi, dekat 50% lebih. Cina tak ramai. Di Port Dickson sekitar 30%, ada kurang. Tapi daripada Cina itu, 80% sokong saya. India jumlahnya kecil. India termasuk Sikh. Saya tak lupa, jangan kata Sikh. Ya. Tapi di kalangan India 90% sokong saya. Jadi apa yang saya kata kepada dia? Saya kata, then what do I do? Saya balik Port Dickson, saya kata, saya adalah wakil rakyat. Dan kerana ini kerajaan Melayu Islam, saya akan perhati orang Melayu dan Islam. Cina tunggu sekejap, India tunggu lagi lama. That is not my politics. Yeah. That is not humanity. Bukan kemanusiaan. Orang Melayu miskin. Di tanah Melayu ini, majoriti Melayu miskin. Masih, sampai hari ini. Angka terakhir dari unit perancang ekonomi. Kelompok Cina miskin ada kecil. Majoriti miskin Melayu. Kerajaan Melayu Islam. Pemimpin Melayu Islam kaya-raya semua. Gaji RM70,000 sebulan. Saham, kontrak, syarikat banyak. Tapi di kalangan Melayu, sebenarnya tanah Melayu yang paling miskin ini, yang paling miskin, yang paling bawah adalah India dan orang asli. Ya. Itu pun ada orang India sokong masih bodoh lah you. Mana ada ke India sokong masih ni? Main atas sekejap ni. Ya. I mean, you have leaders. They have left you in this condition. The poorest in Malaya are the Indians. So, what do? Kita kena tolong semua lah. Yang paling miskin. Majoriti Melayu. India kita kena jaga. Poket orang Cina, orang asli. Tak boleh ke buat kerja itu? Apa orang Melayu rugi? Kita, apa nasib Melayu? No. Kerana majoriti miskin Melayu dapat pembelaan. Orang Cina dia nak peluang perniagaan, pendidikan. Dan pasal apa kita nak musuh? They are our people. Macam saya sebut tadi, Port Dickson. Pengalaman. Sekarang Tambun. Boleh ke menang nampak? InsyaAllah. Nak ayak ke ayo? Itu macam Mat kata. Benda lah politik ni. Kalau tanya saya, takkanlah sebenarnya masalahnya. Saya tak pernah nafi. Saya anak Pulau Pinang asal. Betul. Lahir di Sungai Bakap, besar di Corotokun, Bukit Mentajam. Okay? Kemudian
7 tahun di Kuala Kangsar. Belajar. Kemudian 2 tahun bagi istirahat di Istana Kemunting. Tahanan ISA. Kes apa? Kes tolong petani miskin Kedah. Tengok. Saya rakyat Malaysia. Lahir di Pulau Pinang. Belajar di Perak. Tolong nasib rakyat Kedah. Masuk balik ke Perak. Belajar di Selangor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur. That's what we need in this country. Pemimpin yang mewakili seluruh rakyat negara ini. Baik, you tanya. Tapi Tambun ni dapat apa? Baik, sudah kena tengok rekod saya di Port Dickson atau sebelum tu Pematang Pau. Kita kena edarkan. Walaupun saya ketua pembangkang, ada macam komen kata, oh international, betul. Saya masih lagi pengurusi International Institute of Islamic Thought. Saya dulu mengajar profesor di Georgetown University. Saya masih ada standing invitation kalau nak berucap, baik di Stanford University di bawah Profesor Larry Diamond dan Francis Fukuyama, atau di Harvard. Saya pergi saja, dia bagi ruang. Bagi saya bagus. Tetapi orang kata Tambun macam mana? Sudah kena tengok rekod. Bantuan rakyat, tandas sekolah-sekolah di seluruh Port Dickson kita repair. Sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil. Itu saya, bila saya bantu-bantu, takkanlah sekolah kebangsaan tandas mesti baik. Sekolah Tamil tak apa, dia tepi parit cukup. Ini pandai uti. Sebab tu saya buat. Kemudian kita ada, itu advantage saya. Dan kita telah buat. 2 minggu sekali pasukan peguam bagi nasihat percuma. Kerana ada orang miskin, ada masalah. Kadang masalah nikah cerai, kadang masalah harta pusaka, kadang masalah gaduh. Nak cari lawyer, tak ada wang. Kita 2 minggu sekali datang untuk bantu yang miskin. Kemudian sebulan sekali, rombongan pasukan perubatan. Ada yang pakar mata, ada yang pakar-pakar perubatan. Kerana saya kawan yang menyokong ramai. Ini bukan wang kerajaan ni. Mereka bantu. Dia datang free medical service di Port Dickson. Dan saya boleh replicate insya-Allah. Menang 20 bulan, bagi saya settle down. Seminggu, 2 minggu, dalam sebulan kita start program ini di Tambun yang belum pernah dilakukan di sini. Sebab bagi rakyat nak apa? Bagi rakyat nak pembelaan. Ya, bagi rakyat ni apa? Harga barang, dasar ekonomi, rumah rakyat. Menyelesaikan masalah tanah dia. Peluang pekerjaan. Saya tak mau sombong lebih lah. Saya jumpa juga peniaga-peniaga. Dan ada permulaan pelancongan. Tambun ini, ya. Saya minta maaf, betul. Saya pun tak tengok detail. Tapi dalam bulan ini saya pergi tempat-tempat pelancongan. Saya kata luar biasa potensi dan cantiknya pusat pelancongan di Tambun ini. Dan bagi saya peluang, I will push the agenda. Tambun will become a major destination for tourism. Yeah. Betul, saya bukan menteri. Saya ahli parlimen Port Dickson. Kalau saya pergi Indonesia, presiden dia jumpa. Saya pergi jumpa lah, tapi dapat undangan jumpa Presiden Jokowi. Singapura jumpa Sian Loong. Saya pergi, itu cuti dekat Manila, bukan Manila, jauh sikit. Duterte, masa itu presiden, dia tahu. Dia telefon, Anwar, you are here in the Philippines. I said, yes, Mr. President, just a few days, relaxing with the family. You have to come to see me. Presiden. Saya siapa? Ahli parlimen saja. Belum Perdana Menteri. Jadi, saya sebenarnya tak nak pergi sebab saya janji dengan Azizah anak-anak lah dan 4 hari janganlah orang ganggu. Tapi bila Presiden panggil, I'll send a plane tomorrow and pick you up to come to Malacanang. Malacanang ni istana Presiden.
Di Filipina, dia panggil Malacanang. Bukan Malakenyang, Malacanang. Jadi pergi jumpa. Saya pergi India, saya di parlimen. Perdana Menteri Narendra Modi, dia hantar 6 menteri. You tengok ada gambar. Menteri Luar, Menteri Ekonomi, bincang. Saya pun serba salah. Macam mana? Saya pergi bukan sebagai mewakili kerajaan. Sudah, saya pergi balik parlimen. Kemudian jumpa dia one to one. Jadi dia hantar pegawai. Bincang pula satu persatu. Sudah, maknanya dunia boleh bagi pengiktirafan. We have that chance. Kerana apa? Begitu, pergi China. Pergi China tu dia kata saya tak mau sensitif. Masa tu Mahathir belum melawat China. Saya kena jaga. Jadi saya kata, Li Kang ikut saya masa tu. Saya kata, Ki, jangan ada kenyataan media. Diam-diam, pergi, jumpa-jumpa, kecil-kecil. Atau bersyarah di universiti satu. Telefon. Menteri Luar, Wang Yi, minta saya jumpa. Sudah, itu recognition. Kerana ini akan bagi manfaat kepada rakyat Malaysia. Ya. Jadi kau tanya saya, konteks saya masih. Anwar ejen Amerika, katalah apa pun. Ya. Sekejap ejen Cina, dulu, pilihan raya dulu, orang ingat. Anwar ejen Cina, ejen India. Ejen Israel, ejen Amerika. Wah, aku ni hebat. Kalau James Bond only 007, one agent, British agent, MI5. Bukan MI6, sorry. Saya nak test nak test Calvin, dia ingat tu. MI6. Ini Malaysia saya, super agent. Saya boleh jadi agent 10 negara. China, India, Amerika, Eropah. Hebat. Wakil rakyat sudah di Tambun, ejen 10 negara. Itu dah tak cerita lagi saya baik dengan Presiden Erdogan Turki. Itu memang semua orang tahulah. Dia macam my brother. Ya, saya keluar 2018, terus buat full check up. Bedah, semua dia jaga sebagai adik dia atau abang dia sendiri di Istanbul. Ya. Jadi kita boleh manfaatkan untuk negara. Saya nak apa lagi? Nak isteri Turki tak boleh dah. Bukan dia marah, mana boleh sampai hati. You fikir, masuk penjara dia setia. Susah dia setia. 10,5 tahun dalam penjara. Jaga anak, jaga parti. Mana sampai hati nak fikir yang lain. Ya. Betul. Not easy. Jadi saudara, ya saya saja cerita ini, bukan nak sombong. Ya. Saya nak cerita bahawa ini for the people. Saya boleh pilih. Pilih Ampang, Banatul Razak, Port Dickson yang selamat. Tadi kita pergi di Pavali, di Port Dickson. Dan tuanku yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pergi, jadi saya terpaksa lari. Jadi tuanku, Menteri Besar, saya duduk. Dia tanya, Tok Sri dah nak pergi Tambun lah. Saya kata, ampun tuanku, saya nak jadikan Tambun dan Perak itu barisan baru untuk kita perkuatkan Pakatan Harapan. Ya, saya berjawab begitu. Saya kata memang ini tapak lonjakan kita. Tawan Tambun, tawan Perak, tawan Putrajaya insya-Allah. Untuk itu we have to work hard. Ya, jangan pandang ringan. Ya. Sebab tu saya sebutkan anak muda di belakang tadi, nanti 3 orang, tolong pergi pejabat daftar. It's for you, betul. Oh, sebab Anwar nak menang, betul. Tapi saya dah dapat banyak dah. Saya dah pernah jadi pemangku Perdana Menteri. Saya dah pernah jadi Chairman of the World Bank Development Committee and IMF. Tadi, siapa sebut UNESCO? Coming. UNESCO, Badan Pendidikan Antarabangsa. Saya board member, kemudian President UNESCO for 2 years. No Malaysian have achieved that. Kalau saya nak jawatan antarabangsa dapat. Saya nak cerita malam ni Tambun kena jadi base saya sekarang. Okay? I want to tell you. Bila saya mengajar jadi profesor di Georgetown University,
2005, Presiden Erdogan dan Abdullah Gül, masa itu Menteri Luar, jumpa saya. Dia kata, Anwar, kita dah dapat dukungan beberapa negara. Kami nak bawa nama you sebagai Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya. Saya kata, bagus ni jawatan tertinggi di dunia. Sebelum ni Ban Ki-moon ni, tempat Ban Ki-moon. Saya kata, tak mudah. No, dia kata kita nanti taja Turki, Qatar dan beberapa negara, dan kita akan undi dengan Eropah dan Asia dan Amerika. Jadi saya kata susahlah. Tak ada kan dia upset. Dia kata, bagi Kak Yu ni jawatan tertinggi di dunia, mana lagi ni? Jadi dia kata okey lah. Abdullah Gül kekal bincang dengan you. Bincang dengan macam mana langkah nak buat. Saya duduk, Abdullah Gül kata kat saya, Abdullah Gül ni Menteri Luar kemudian jadi Presiden ya, Turki. Dia kata kat saya, Anwar, ini yang terbaik untuk dunia, bagi orang Islam, bagi orang bukan Islam, lebih bagi untuk image Malaysia. Tahu saya jawab apa? Saya kata, my brother, saya ini orang kampung. Saya masuk penjara, anak-anak muda dan rakyat ramai yang sokong. Dia bukan sokong saya untuk jadi United Nations Secretary General. Dia sokong saya untuk kekal berjuang pimpin negara Malaysia. Saudara, bila saya sebut begitu, Abdullah Gül dia tak boleh tahan. Dia menangis depan saya. Dia kata, Anwar, you luar biasa orang. People want to give easy way out. You tahu you nak balik. Itu 2005, 2006 ingat. Balik itu kemudian masuk penjara balik. 2005. Celaka semua. Jadi dia menangis. Dia kata, Anwar, itu Malaysia, you can serve in this position. Dia menangis. Maknanya sungguh-sungguh dia rasa saya ada peranan di situ. Tapi saya ada buat keputusan. This is my home. Ya. Saja saya ceritakan banyak anak muda. Kelvin pun tak pernah dengar. First time dia dengar cerita ni. It's true. I mean, it's known in international circles. Tetapi bagi saya dah, I can't leave. This is my land, my country. Dan my mission ialah untuk serve all Malaysians in this country supaya dia bangga sebagai rakyat Malaysia. Jadi sebab itu, saudara, saya minta maaf kena cerita soal personal sikit. Because this, kerana Tambun dah jadi rumah saya sekarang. Dalam perjuangan politik. It's my house, my land. Jadi terpaksa saya cerita yang personal sikit. Saya minta maaf. Bukan maksud saya nak tunjuk saya ni hebat. Tak. Because this story has to be told. Because orang kata, Anwar ni gila nak jadi Perdana Menteri. Dia kemaruk nak jadi Perdana Menteri. Itu yang disebut. Kalau betul saya nak menang saja, saya tak pilih Tambun. Saya pilih kawasan yang lebih selamat. Tetapi saya nak bersama-sama kawan-kawan. Saya nak Perak tentukan pimpinan baru negeri Perak. Dan saya nak, bila saya jadi, insya-Allah kalau menang ahli parlimen ni 19 bulan malam ni, Tambun dah jadi base saya. Dan Tambun akan meletakkan seorang Perdana Menteri pertama kali dari Perak. Ini keputusan saudara. It's your decision. Ada orang kata ini Waterloo. Waterloo maknanya gelanggang untuk bunuh karier politik Anwar. Paling senang, tumpu perhatian dan kalahkan Anwar. Itu rencana mereka. Tetapi kita yakin, wisdom of the people of Tambun dengan izin Allah. Ya. Jadi kita nak setiap orang Melayu, setiap orang Cina, India, orang asli faham keadaan ini dan tolong sampaikan. We cannot afford to lose one vote. This is not Port Dickson or Ampang. This is Tambun. We have not tried this. Jadi kalau ada saudara di Kuala Lumpur atau di Singapura
dia mesti cuba balik dan mengundi. Di Tambun saja? Tak. Menang Tambun, seperti Mat kata, kalah Parit Bunta, insyaAllah tak kalah lah. Atau tempat-tempat lain, tak boleh. Kita tak mau jadi mangsa kepada negotiations dengan orang-orang yang gila kuasa dan wang ringgit. Kita mau kalau boleh clear mandate. Kajian terakhir, Invoke yang diumumkan hari ini, kita dah capai insya-Allah 100 kerusi. We just need to push a bit more. Tolak sikit lagi untuk dapat 12 kerusi dan we are home, insya-Allah. Ya. Akhir sekali saya nak minta maaf. Nak minta maaf kerana saya tak boleh tiap-tiap malam di sini. Kalau saya nak tiap-tiap malam di sini, menang Tambun, kalah tempat lain. Jadi saya diminta, umpamanya esok Sabah, lusa Sarawak. Itu pun saya terlepas ke kawasan Kuching. Lepas itu Terengganu, Kelantan. Baru balik ke Tambun. Boleh tidak? If you want to win, kalau nak menang Pakatan Harapan di negara ini, that saya kena buat. Tapi kalau dia kata no, you kena pergi tiap kampung, tiap lorong, then saya kata okey lah. Saya cancel Sabah, saya cancel Terengganu, Kelantan, menang Tambun saja. Jadi boleh bagi izin kepada saya, ya. But I will still come back, make my rounds, ya, seperti saya buat tadi 3-4 program. Saya masih terus kerana I have to be fair. Saya punya nasib tergantung kepada saudara dan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Reformasi. Lawan tetap. Lawan sampai. Benar. Membujur lalu melintang. Kita Pakatan. Assalamualaikum.